أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Allah berikan peluang untuk kita bertemu lagi, dan seperti biasa kita akan menelusuri kehidupan para sahabat, generasi yang mendapat layanan dan bimbingan khusus daripada Nabi SAW, dan generasi ini juga merupakan generasi pertama yang berpisah dengan Nabi. Dan saya yakin kita hari ini hidup dengan segala cabaran dan juga liku-liku kehidupannya. Kita tentu mengharapkan Nabi ada di sisi kita untuk membimbing, dan apa yang kita rasa itu tidak jauh daripada apa yang generasi ini sendiri rasakan saat Nabi meninggalkan mereka. Dan tidak sampai setahun telah muncul cabaran demi cabaran yang saya yakin lebih besar daripada apa yang kita alami. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, hampir separuh daripada pemerintahan Abu Bakar itu dihabiskan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalaman di Madinah. Muncul Nabi palsunya, muncul golongan yang murtad, muncul golongan yang tak mahu bayar zakat, sehingga berlaku perang besar dalam kota Madinah. Dan itu menandakan Abu Bakar sendiri rasa sunyi tanpa kehadiran Nabi SAW. Dan membaca cerita sahabat ini memberikan kepada kita satu sudut kehidupan yang mungkin berbeza. Kerana bila kita ambil tahu kisah jiran kita, kita ambil tahu kisah orang-orang yang kita kenal, mereka adalah orang yang sama macam kita, yang kita ini saling sama-sama mencari panduan dan bimbingan. Dan generasi yang paling layak untuk kita belajar daripada mereka adalah generasi sahabat lah, yang mereka mendapat panduan langsung daripada Nabi SAW. Sahabat yang kita berikan perhatian pada pertemuan kali ini adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Dan saya bukan nak buat survey, tapi kalau saya berani untuk mencongak bahawa tak ada seorang pun pernah dengar nama ni, kan? Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Kerana saya rasa sepanjang pembacaan saya dalam sirah Nabi, saya tak pernah jumpa nama ni. Hanya bila saya membaca buku yang menceritakan tentang sahabat, barulah tahu ada sahabat yang namanya Al-Bara' bin Malik. Sebab Al-Bara' ni ada beberapa orang. Sekurang-kurangnya yang saya tahu ada dua orang yang lain, iaitu Al-Bara' bin Azib dan lagi seorang Al-Bara' bin Ma'rur. Yang itu lebih popular. Kalau ada yang kita kenal namanya Bara', itu dua yang lain tu. Tapi cerita Bara' bin Malik ni orang lain. Ni orang lain. Saya tak pernah membaca tentang nama ini bila saya belajar tentang sirah. Membaca macam-macam buku sirah, tak jumpa nama dia. Di mana nama dia? Memang kebanyakan daripada kita tak pernah kenal nama ni, ataupun tahu nama ni tapi binnya lain, bukan bin Malik. Ini adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Dan kenapa kenyataan tadi penting? Kerana cerita tentang Bara' ini mustahak untuk kita, kerana ia adalah kisah tentang seseorang yang tak dikenali. Dan mungkin kalau kita hidup pada zaman tu, kita mungkin tak perasan dia ada di samping kita, tetapi kedudukan dan keistimewaannya sangat mulia. Dan ini diakui oleh Nabi SAW sendiri. Ada satu hadis saja yang saya tahu tentang Bara'. Ini sahabat, maka kita boleh mengagak sepatutnya bila dia adalah sahabat. Dan ini bukan sahabat yang muncul selepas Fathu Mekah. Dia bukan peluk Islam selepas pembukaan kota Mekah yang menyebabkan muslimin itu jadi jumlahnya ratus ribu, kan?
Masa Nabi tunai haji pertama yang Nabi tunaikan, jumlah sahabat yang bersama dengan Nabi SAW paling kurang ada 100,000 orang. Dan Bara' bukan peluk Islam masa tu, dia peluk Islam awal. Okay? Dia peluk Islam ketika umat Islam jumlahnya mungkin sekitar 1,000 orang ataupun 2,000 orang saja. Maka kita boleh mengagak lah, takkanlah tak ada hadis tentang Bara'. Saya korek, alhamdulillah jumpa satu. Itu saja satu-satunya hadis yang saya tahu tentang Bara' bin Malik Al-Ansari. Menandakan betapa orang ini memang tak dikenali. Dan satu-satunya hadis tentang Bara' ini memang menggambarkan betapa memang cerita Bara' ini dia berharga dan bernilai untuk kita kerana dia tak dikenali. Nabi sebut apa dalam hadis tersebut? Nabi kata, rubba asy'ath aghbar la yu'bahu lahu. Ada orang dalam hidup kita ni, Nabi kata aghbar, badannya berbulu. Asy'ath, asy'ath dulu, asy'ath tu maksudnya berbulu, aghbar maksudnya berdebu. Dahlah badannya berbulu-bulu. Ini simbolik jangan bayangkanlah, tapi ini adalah kalimah yang bersifat simbolik sikit. Orang yang badannya berbulu dan berdebu, diselaputi debu. Dalam riwayat lain ada mengatakan dhi timarain, yang ada 2 saja salinan pakaian. Maksudnya dia orang yang sangat average lah, ataupun kalau kita boleh gunakan perkataan kasta, dari sudut dia punya penampilannya, taraf sosialnya rendah lah. La yu'bahu lahu, tak ada siapa kisah tentang dia, tak ada siapa yang hirau akan dia. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tapi orang ni kalau dia tadah tangan kepada Allah Ta'ala, dimohon kepada Allah Ta'ala, la abarrahu, Allah akan perkenankan. Ada tak orang macam tu di kanan dan kiri kita? Ada, kan? Ada orang yang masuk ke dalam pejabat kita, dan esok dia keluar balik daripada pejabat kita, dia masuk kerja dan dia resign. Kita tak sedar pun yang kita pernah bekerja dengan dia, tahu-tahu dah hilang, kan? Ada orang berjiran dalam kejiranan kita, masuk dalam grup WhatsApp kita, dia masuk dan dia keluar, tak ada siapa hirau, kan? Berlalu melintas di tepi tangga, tak ada siapa hirau. Kerana ada orang-orang tertentu dari sudut appearance, dari sudut apa yang kita nampak, wajahnya, pakaiannya, penampilannya tak menarik. Maka memang fitrah manusia, bila tak menarik, bila tak, kalau bahasa modernnya catchy lah, tak menangkap, mata kita tak tertangkap untuk tengok siapa dia ni, tak tertarik untuk berkenalan, dia ni duduk tingkat berapa, tak menarik untuk berkenalan, rumah nombor berapa, asal daripada mana, tak tertarik pun nak tanya, kerana dari sudut appearance dia tak menarik, kan? Kadang-kadang kita borak dengan dia, tapi cakapnya cakap yang boring lah, sembang dengan orang macam ni, kan? Kan ada orang macam tu, cakapnya macam tergagap-gagap, tak tahu apa point nak beritahu, buat lawak pun tak jadi, kan? Orang-orang begini memang akhirnya akan tersisih daripada perhatian kita, kan? Dan kita anggap orang macam ni macam tak ada kepentingan lah untuk kita ambil tahu tentang dia. Nabi cakap memang akan ada orang macam tu, tapi jangan pandang ringan, jangan mudah-mudah menghukum. Kerana Nabi kata kadang-kadang orang begini, kalau dia bersumpah ataupun berdoa ataupun mengharap sesuatu daripada Allah Ta'ala, la abarrahu, Allah akan perkenankan doa dia. Dia bukanlah secara automatik orang yang begitu maksudnya dia berdoa Allah akan perkenan, bukan. Tapi Nabi nak beritahu, kita manusia macam kita ni biasanya akan menghukum orang-orang begitu sebagai orang yang tidak utamalah kedudukan dia, kan? Dia bukan macam Abu Bakar As-Siddiq, kan dia punya personality Abu Bakar ni hebat, Umar Al-Khattab, ketegasan dia, kebengisan dia itu menyebabkan kedudukannya nampak besar di sisi Allah Ta'ala. Dan memang Umar Al-Khattab memang seorang yang besar di sisi Allah Ta'ala. Uthman Ibn Affan sangat menarik personality dia,
Sampai malaikat pun malu dengan Uthman. Kan ada orang kawan kita macam tu kan, bila kita berkawan dengan dia, automatik kita tak nak buat jahat kan. Ada satu hadis yang menarik tentang Uthman, Nabi masa tu tengah duduk, nampak betis Nabi. Mungkin tuan-tuan tahu hadis ni, dan bila Uthman masuk, Nabi tutup betis Nabi. Abu Bakar ada dekat situ. Sepanjang bersama dengan Abu Bakar, Nabi tak tutup betis Nabi. Dan betis bukan aurat kan, betis bukan aurat. Tapi bila Nabi nampak Uthman masuk, Nabi tutup. Dan Abu Bakar tanya, kenapa? Kan aku pun ada kat sini, kenapa bila Uthman masuk kamu tutup? Nabi sebut apa? Tak adakah kita ini berasa malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia, iaitu Uthman. Uthman ni dia ada personality yang menarik kan? Tapi jangan mudah menghukum. Adakah orang yang personality tak menarik itu kedudukannya rendah? Adakah orang yang kata-katanya itu tak hebat, tak pandai orator, tak pandai berucap, adakah kedudukannya kedudukan yang tak mulia, cakap tergagap-gagap kan? Manusia akan menghukum orang begitu kedudukannya rendah. Manusia akan tidak mengambil endah tentang orang-orang begitu. Tapi Allah tidak bersikap begitu. Allah tidak menilai manusia kerana karakter dia, kerana personality dia. Tapi Allah memberikan kelebihan sebagaimana yang selayaknya orang itu akan temui. Apa kaitan dengan Bara' bin Malik? Kaitannya adalah di hujung hadis itu Nabi sebut apa? Minhum al-Bara' bin Malik al-Ansari. Antara orang yang dalam kelas ini, iaitu orang-orang yang sekali tengok macam tak ada apa-apa, tapi rupanya bila berdoa Allah berkenan, antaranya adalah Bara' bin Malik al-Ansari, nama sahabat yang kita nak cerita pada malam ni. Sebab tu buku yang kita rujuk ni pun dia bermula dengan apa? Kana ash'atha aghbara. Memang Bara' bin Malik al-Ansari ni badannya berbulu dan berdebu. Itu gambaran zaman itulah, orang yang hina kan, yang nampak macam hina. Dha'il al-jismi ma'ruqa al-'azmi taqtahimuhu. Badannya dha'il, kecil. Al-'azmi taqtahimuhu, sehingga tulangnya tu lebih dominan daripada dagingnya. Maksudnya apa ni? Kan ada orang yang tak cukup zat, kan tulangnya nampak, bentuk badannya tu ditentukan oleh kerangka tulang dia kan, rangka tulang dia. Itulah Bara'. Memang orang tengok Bara', dia nampak tulang dulu baru nampak Bara'. Menunjukkan betapa dari segi karakter, dari segi apa, appearance, rupa dia pun orang dah tak minat dah. Jangan cerita benda lain, tak minat nak mendekati pun, kerana dari sudut rupa dia pun dah tak menarik dah. Dan Bara' ni seorang yang gagap, dia tak pandai nak berucap, dia tak pandai nak bergaul. Kan ada orang kan bila sembang duduk satu tempat, pandai dia ambil hati orang lain kan. Kadang bila kita dah jadi ayah ni, kita macam tu kan, tengok anak-anak kita, kenapa ni tak kerti nak bergaul dengan orang ni. Memang ada orang macam tu. Memang ada orang dah latih banyak kali, dah suruh banyak kali, tak nak juga. Kerana dari sudut karakternya memang dia ni jenis gagap, jenis tak kerti nak menyembang. Kalau menyembang buat orang menyampah aja. Itu Bara'. Dalam riwayat mengatakan Bara' sikapnya begitu, dia tak kerti. Dan cuba bayangkan, bin Malik itu maksudnya apa? Bin Malik, anak kepada Malik. Al-Ansari, orang Ansar. Siapa agaknya sahabat yang bin Malik Al-Ansari? Cuba kita fikir, siapa sahabat bin Malik? Anas. Anas bin Malik Al-Ansari adalah adik kandung Bara' bin Malik Al-Ansari. Anas tu siapa? Mustahil dalam ruang ni, saya yakin tuan-tuan semua kenal Anas bin Malik. Tak kenal perincian kehidupannya pun tak apalah, kenal lah namanya kan. Tahulah bila sebut Anas bin Malik tu, ini nama sahabat ni. Ceritanya tak ingat, tapi nama sahabat tahu. Kita namakan nama anak kita Anas, itu nama sahabat lah tu, Anas bin Malik Al-Ansari. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Nabi bila tiba di Madinah, Ummu Sulaim ni wakafkan Anas bin Malik untuk khidmat dengan Nabi. Dia hidup daripada zaman Nabi sampai di Madinah, sampai Nabi wafat 10 tahun bersama dengan Nabi di rumah Nabi. Dia duduk di Masjid Nabawi, dan dia umurnya panjang sampai 90 tahun untuk berkhidmat dengan hadis Nabi SAW. Itu Anas bin Malik, fuqaha'us sahabah, seorang faqih dalam kalangan sahabat. Ini kalau kita kenal orang tu pakar fiqh, pakar dalam bidang agama,
Bayangkan orang itu pakar dalam bidang agama, dalam sekalian sahabat tu dia paling hebat. Maksudnya memang hebat betul lah Anas bin Malik. Tapi kita tak kenal abang dia. Masya Allah. Bahawa banyak hadis Nabi cerita tentang Anas bin Malik. Banyak, terlalu banyak. Saya rasa yang saya tahu pun paling kurang ada belas-belas hadis spesifik tentang Anas bin Malik. Tapi abang dia Bara' bin Malik ni hanya satu hadis je kita jumpa. Kenapa ni? Kenapa berlaku begitu? Adik dia, adik bongsu dia, ada seorang lagi nama Abu Umair bin Malik Al-Ansari. Ini adik bongsu dia. Abu Umair bin Malik Al-Ansari meninggal dunia waktu kecil. Waktu dia kanak-kanak dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Umurnya pendek. Tapi pendek-pendek umur Abu Umair, adik bongsu Bara' pun ada 2 hadis tentang dia. Nak cerita apa ni? Nak ceritanya Bara' ni memang tak ada siapa-siapa lah zaman tu, tak dikenali. Nak banding dengan adik dia 2 orang tu, adik dia 2 orang tu lebih terkenal lagi, walaupun umurnya pendek macam Abu Umair. Maka bila kita buka buku rujukan kita ni, dia bermula kisah Bara' bin Malik ini bila? Selepas Nabi wafat, barulah ada cerita tentang dia. Zaman sirah ceritanya hampir tak jumpa. Saya ada cari juga, adalah nama dia dalam senarai yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan dan sebagainya, tapi dia tak ada peranan yang khusus. Hanya selepas Nabi wafat, barulah dia membuktikan benarlah hadis Nabi tadi. Bila Nabi kata ada orang begini kita pandang rendah, rupanya kedudukannya di sisi Allah Ta'ala sangat mulia. Zaman Abu Bakar As-Siddiq kita dah cerita tadi, zaman yang sangat mencabar. Mula berlaku fitnah. Fitnah ni maksudnya apa? Bukan tuduh menuduh tu. Mula berlaku bencana dan malapetaka dalam dunia Islam apabila muncul Nabi palsu, muncul orang murtad, muncul orang yang tak mau bayar zakat. Dan dia bukan sekadar Nabi palsu yang umumkan, aku Nabi. Bukan. Dia Nabi palsu yang mengumpul pengikut, dan siapa yang tak ikut dia akan diperangi. Sebab tu ni malapetaka. Dan ini bukan orang murtad yang dia update satu status, aku tak percaya pada Allah Ta'ala. Bukan macam tu je. Dia orang murtad yang kempenkan murtad, yang menyebabkan Madinah tu jadi bergegar kerana tiba-tiba ada satu gerakan, satu kempen untuk meninggalkan ajaran Islam setelah kewafatan Nabi SAW. Dan ada satu lagi kempen yang tak nak mahu bayar zakat, menolak untuk keluarkan wang untuk agama ni, tapi nak solat. Sehingga Abu Bakar menyebutkan, aku tidak akan membezakan mereka yang tak nak solat dengan mereka yang tak mau bayar zakat. Kedua-duanya lau qatilanna, aku akan berperang dengan mereka, kerana mereka ini merosakkan keharmonian Madinah. Maka ini zaman yang sangat sukar. Kemuncak kepada semua ini apa dia? Perang terakhir di Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab maksudnya apa? Musailamah si penipu, Ad-Dajjalun. Dia ni adalah Dajjal. Maksudnya Dajjal apa? Bukan Dajjal yang muncul akhir zaman tu. Dajjal dengan maksud dia ni pendusta. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebelum munculnya Dajjal besar tu akan ada puluhan Dajjal yang akan muncul sepanjang zaman. Dajjal ini fungsinya adalah menyesatkan manusia, dan dia mendakwa dirinya Nabi. Maka orang pertama yang paling masyhur sekali mengaku dirinya Nabi setelah Nabi wafat adalah Musailamah. Kenapa dia popular? Sebab masa Nabi hidup pun sendiri dia mengaku yang dia Nabi. Dia pernah jumpa Nabi SAW. Dia kata pada Nabi, boleh tak kita gile-gile? Hari ni engkau Nabi, esok aku pula Nabi, ataupun boleh tak begini, kita buat macam Musa dengan Fir'aun lah. Musa dengan Harun, Musa tu Nabi, Harun pun Nabi, tapi Harun tu orang kanan dia lah, orang kanan yang Nabi. Boleh tak begitu? Dia pernah utuskan surat kepada Nabi SAW. Sebab Musailamah ni duduk di tempat lain, di Yamamah, di Najd. Najd ni kawasan utara, Dia utuskan surat kepada Nabi SAW. Dia beritahu pada Nabi, ila Muhammadin Rasulillah min Musailamah Rasulillah. Berani betul. Surat ini untuk Muhammad Rasulullah daripada Musailamah yang juga Rasulullah. Dan lebih dahsyat, Musailamah ni berkahwin dengan Sajjah. Sajjah ni siapa? Sajjah ni Nabi palsu juga, Nabi palsu yang perempuan.
Bayangkan hebatnya dia. Nabi palsu lelaki kahwin dengan Nabi palsu perempuan. Bahkan ada perincian sikit cerita dia. Dalam kuliah lain saya ada cerita, kuliah sejarah Islam. Bila saya study cerita tentang Musailamah dengan Sajjah ni, macam mana dia berkahwin, dahsyat. Kerana dia Nabi kan, dia tentukan sendiri maharnya apa. Dia buat syariat sendiri macam mana nak kahwin. Syariat dia apa? Dia kata apa? Kerana kita ni Nabi, mahar kita apa dia? Engkau lepas ni tak perlu lagi solat subuh dan solat isyak. Itu mahar aku. Dia kan seorang Rasul, maka mahar dia kepada isteri dia Sajjah, yang juga merupakan seorang Nabi palsu, dia cakap kepada isteri dia, mahar aku adalah aku kurangkan sikit syariat untuk kau. Kau solat 3 waktu sehari je, subuh dengan isyak tak payah. Dahsyat kan? Inilah Nabi palsu. Maka bila perang itu sampai ke kemuncak, mereka berperang di Yamamah. Ini perang yang menurut Umar Al-Khattab, dia kata kerana perang inilah kita perlu mengumpulkan Quran. Quran sepanjang zaman, sejak awal sirah sendiri, dia terkumpul dalam simpanan peribadi. Ada sahabat yang catat, dan dia terhimpun dalam dada para sahabat. Mereka hafal. Tiba-tiba sampai perang Yamamah ni berlaku zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka dah mula risau. Umar risau. Kenapa? Perang ni telah banyak mengorbankan para hufaz, para penghafal Al-Quran banyak terkorban dalam perang Yamamah. Nak cerita besarnya perang ni. Dan ketika perang ini berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq mula-mula dia utuskan Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal ni, sahabat, untuk menewaskan Musailamah. Gagal. Kali kedua diutuskan Khalid bin Al-Walid, anak kepada Al-Walid bin Mughirah, seorang musyrik. Khalid bin Al-Walid pun gagal. Bukan gagal, dia berjaya untuk memulakan kempen itu, tapi gagal di pertengahan jalan sebab tak jumpa jalan macam mana untuk tembus benteng terakhir Musailamah. Nama bentengnya yang disebut dalam kitab rujukan kita ini adalah Hadiqatul Maut. Apa maksud Hadiqatul Maut? Taman-taman kematian. Itulah benteng terakhir Musailamah. Macam kita belajar kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang saleh kan. Hadiqatul Maut maksudnya apa? Taman-taman kematian. Mula-mula bila masuk tu rasa macam syok, boleh menang ni, rupanya mati. Nak beritahunya ini benteng paling kuat milik Musailamah. Dan Bara' bin Malik Al-Ansari adalah orangnya yang akan menyelesaikan masalah ini. Apa idea dia? Saya pun tak tahu nak namakan apa. Satu senjata yang melontar batu ke senjata ke dalam jarak yang jauh, catapult, tak tahulah apa nama dia yang betulnya, yang dilontarkan batu tu besar kan. Orang dalam bidang ketenteraan lebih tahulah namanya apa kan. Dan kalau bahasa Arabnya khanjar, dia dilempar masuk ke dalam Hadiqatul Maut tu. Baru fikirkan, kita dah cuba macam-macam cara tak berjaya juga, kita kena buat satu idea yang gila sikit. Barak cadangkan apa? Letak aku dalam senjata tu dan lempar aku masuk ke dalam. Ini idea gila kan? Kenapa? Musailamah dan tentera dia, tentu sekali dia boleh agaklah akan ada anak panah ke apa datang daripada atas, tapi mereka tak boleh mengagak tiba-tiba ada orang datang daripada atas kan. Dan Barak telah cadang kepada Khalid, lontarkan aku ke dalam, dan orang takkan takut dengan aku. Kenapa? Sebab tubuh aku macam ni je. Ini kelebihan Barak. Tak ada siapa yang akan hiraukan dia, kerana dia hanyalah seorang yang berangka, tubuhnya tu rangka lah, tulang, tak cukup zat. Orang tak apa nak hirau tentang dia. Orang akan anggap dia ni tak ada apa-apa pun. Rupa-rupanya dia seorang panglima. Bila akhirnya Khalid bin Walid putuskan dia, kita teruskan dengan cadangan Barak, dia lempar Barak masuk ke dalam. Barak pun menyelesaikan beberapa benda, dan sampailah dia ke pintu besar yang membuka benteng itu. Dia buka, tentera muslimin masuk ke dalam. Dan Barak ketika itu ada dua orang, Barak dengan Wahsy. Kedua-duanya telah berjanji, telah nekat. Barak nekat untuk mencari Himarul Yamamah, bodyguard Musailamah. Dia nak pastikan dia yang tewaskan bodyguard Musailamah tu. Kerana ada seorang lagi, Wahsy, dia telah berjanji, aku nak bunuh Musailamah. Kenapa?
Wahsy ni ketika zaman dia kafir dulu, dialah orangnya yang telah melontar tombak kena kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi tu, yang sangat Nabi cintai, yang Nabi sedih dengan kematian dia. Okey, yang lontar tombak untuk bunuh Hamzah tu Wahsy lah. Dan kerana betapa menyesalnya dia dengan tindakan dia waktu dia kafir itu, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, aku nak kalau ada peluang, lembing yang sama ni aku nak lontarkan kepada orang paling Nabi benci sekali. Dan kita boleh agak, setelah Nabi wafat, siapa yang Nabi akan paling benci sekali? Kita boleh agak orangnya adalah Musailamah lah, kan? Sebab dia adalah musuh yang paling besar sekali ketika itu. Dan ketika itulah Wahsy, setelah dia nampak bodyguard Musailamah ni dibunuh oleh Bara', dia lemparkan lembing dia kena pada Musailamah dan Musailamah mati. Tamatlah perang Riddah. Baru kita tahu apa maksud hadis Nabi tadi. Sebab sepanjang zaman sirah nampak Bara' ni tak ada apa. Tiba-tiba zaman Abu Bakar, baru nampak. Baru nampak bintang Bara' bin Malik Al-Ansari. Dan cerita terakhir kita pada malam ni adalah cerita yang akhirnya menyebabkan Bara' akhirnya mati. Dan ini akan lebih memahamkan kita kenapa Nabi sebut lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau orang begini doa pada Allah Ta'ala, Allah akan perkenankan, sebab sumbangan dia kepada umat ini sangat besar. Saya dah sebut tadi kan, kita lebih kenal Anas bin Malik kan, kita lebih menghargai Anas bin Malik kan. Umur Anas bin Malik itu sampai 90 tahun dia hidup. Antara sahabat yang paling lama sekali hidup adalah Anas bin Malik. Betapa ramai para tabi'in yang mengambil manfaat daripada Anas bin Malik. Tapi ada sebabnya kenapa dia boleh hidup lama. Inilah cerita dia. Satu perang berlaku di sempadan wilayah Parsi. Dan Parsi ni, kalau tuan-tuan pernah ataupun membaca ataupun menonton ke movie-movie Parsi, satu umpire yang besar, bila berlaku perang, dia akan mengutuskan pasukan tentera, satu batalion itu tak kurang daripada 50,000 hingga 100,000 orang. Tak kurang. Mesti dia akan hantar paling-paling 50,000 orang tentera, bukan 50,000 orang rakyat, 50,000 orang tentera untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan Abu Bakar As-Siddiq, antara perkara pertama yang dilakukan pada zaman dia adalah dia memulakan ekspedisi-ekspedisi perang, sebagaimana yang telah Nabi fokus. Nabi kata apa? Parsi akan dibuka, kota Madain kita akan dapat kuncinya. Maka Abu Bakar tak tunggu lama, selepas selesai perang Riddah, diatur pasukan tentera untuk pergi ke sempadan Parsi. Diaturkan Muthanna bin Al-Harith, diaturkan Sa'ad bin Abil Waqqas, sampailah Khalid bin Al-Walid sendiri terlibat dalam perang di Parsi. Dan antara lokasi perang Parsi yang berlaku adalah di Tustar. Namanya Tustar. Dalam buku ni pun ada sebut. Saya tak tengok buku lagi kan. Kalau tengok buku lagi panjang kuliah kita. Tapi apa yang saya sebut ada dalam buku ni lah, kalau tuan-tuan nak rujuk. Perang yang bernama Tustar, di Tustar, nama tempat lah. Dalam perang tersebut, dan kita boleh bayang, dahlah baru selesai perang Riddah, berapa ramai muslimin terkorban dalam perang tersebut. Jumlah muslimin berkurangan, tentera keletihan, dan muslimin belum betul-betul kaya lagi untuk finance pasukan tentera ni. Mereka masih mempunyai resource yang sangat terhad. Maka tiba-tiba nak ke Parsi pula, kerana Abu Bakar lebih yakin dengan janji Allah Ta'ala berbanding realiti yang ada di tangan dia. Dia utuskan pasukan tentera. Kita boleh mengagak pasukan ini pasukan yang sangat dhaif. Dan di Parsi, di Tustar ni, para sahabat, para tabi'in yang berada di situ dah mula risau. Kalahlah kita. Kalahlah kita. Kenapa? Dengan pasukan yang sebegini hebat dan sebegini ramai, memang kita ni tak ada chance lah. Tapi mereka teringat, di antara kita ini ada seorang ni, Nabi pernah sebut, kalau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan perkenan. Siapa lagi orang tu kalau bukan Bara' bin Malik Al-Ansari? Bara' menyertai peperangan Tustar.
Dan para sahabat perasan Barak ada di sini. Alhamdulillah, kita boleh minta bantuan dia untuk doa kepada Allah Ta'ala, kerana Nabi sebut kalau dia doa Allah berkenan. Maka Barak pun tanda tangan doa, ya Allah, berikan kemenangan kepada kami. Doa kali pertama, perang, lawan, tak menang juga. Maka Barak bin Malik Al-Ansari berdoa buat kali kedua, ya Allah, berikan kemenangan kepada kami. Perang, tak menang juga. Sampailah doa kali ketiga. Doa kali ketiga Barak bin Malik Al-Ansari adalah, ya Allah, berikan kemenangan, wa alhiqni bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kemenangan dan pertemukan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau kos kemenangan itu adalah kematian aku, maka matikan aku, kerana aku nak bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu dengan Nabi. Dan doa terakhir yang lain sikit itulah yang akhirnya menyebabkan Tustar ini akhirnya memihak kepada pasukan muslimin menang, dan tentera Parsi tewas. Ada satu cerita lain yang melengkapkan kefahaman kita tentang perang ni. Perang Tustar ini menampakkan bagaimana para sahabat percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in yang dididik oleh generasi sahabat ini pula juga percaya dengan janji Allah Ta'ala, dan mereka tahu bila Nabi sebut, maka itu panduannya wahyu. Dan bila Barak menadah tangan kepada Allah Ta'ala, bukan dalam keadaan berbangga, tapi dengan rasa tanggungjawab, aku nak menangkan pasukan ni. Kerana doakan silah, doakan senjata, maka dia berdoa. Cerita kedua akan memahamkan kita lagi tentang kedudukan Barak, iaitu cerita yang diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik Al-Ansari adik kandung Barak. Barak yang akan syahid dalam perang Tustar ni. Bukan saja Barak ada di situ, Anas bin Malik juga menyertai perang Tustar. Dan Anas Malik meriwayatkan kepada cerita bagaimana kisah abang kandung dia akhirnya terkorban. Apa kenangan terakhir dia dengan Barak bin Malik Al-Ansari? Anas bin Malik menyebutkan, tentera Parsi ini terkenal dengan satu cara perang yang sangat masyhur, iaitu mereka akan membawa bersama dengan mereka salasil. Sebab tu ada perang yang namanya Zatus Salasil. Salasil tu maksudnya apa? Rantai besi. Zatus Salasil, perang yang ada padanya rantai besi. Kerana bila kali pertama mereka bertemu dengan pasukan Parsi ni, dia pelik kenapa orang Parsi ni bawa rantai besi pergi medan perang. Kerana orang Parsi ni senjatanya canggih. Antara senjata yang digunakan oleh orang Parsi adalah mereka akan bawa rantai besi, yang pada rantai besi tu ada cangkuk. Cangkuk yang tajam tu, macam lanun tu kan. Dan cangkuk-cangkuk itu akan dipanaskan dan diletakkan racun. Dan rantai besi ni akan dilibas-libaskan oleh tentera yang membawa rantai besi itu, sehinggalah dia tersangkut dan tertusuk di atas jasad musuh mereka, di atas jasad pihak lawan, dan mereka akan rentap sehinggalah hancur jasad musuh mereka tu. Nampak? Itulah cara mereka berperang. Dan Anas bin Malik menceritakan, ini first hand punya cerita ni. Dalam sejarah dinamakan sejarah lisan. Anas bin Malik sendiri ceritakan, ini first hand punya cerita, bukan orang lain yang cerita, Anas bin Malik yang cerita. Anas bin Malik beritahu, ditakdirkan Allah Ta'ala aku terkena rantai itu, dan cangkuk itu masuk ke dalam tubuh aku. Apa yang Anas bin Malik akan fikirkan ketika itu? Mati. Ni confirm mati dah ni, tak boleh buat apa. Sebab mana-mana orang yang terkena dengan cangkuk itu biasanya memang akan mati. Sebab itulah cara paling efisien sekali untuk menggunakan rantai-rantai bercangkuk tu. Anas bin Malik sebut, ketika aku tersangkut, cangkuk itu tersangkut dalam tubuh aku, dan kita boleh bayangkan bila dia tersangkut tu, dia akan tertusuk dalam, masuk ke dalam, mungkin boleh kena dalam organ badan dia kan, kalau dia boleh lepas melalui gurung-gurung yang ada. Ketika itu Barak melihat aku, abang dia Barak yang kita ceritakan ni. Ketika itu Barak ada di situ, dan dia terus meluru berlari ke arah aku.
dan tangan dia terus memegang cangkuk yang panas itu, dan sedaya upaya dia tarik cangkuk itu supaya keluar daripada jasad aku. Sampailah dia berjaya keluarkan, dan Anas bin Malik melihat tangan abangnya hancur. Besi yang panas, apa yang berlaku kepada tangan kita? Hancur. Dia melihat tangan abangnya sendiri hancur. Dan Bara' bin Malik, selepas dia selamatkan Anas bin Malik, adik dia kembali ke medan jihad, dan Anas bin Malik sebut, itulah kali terakhir aku melihat abang aku. Dan selepas itu Bara' bin Malik akhirnya syahid dalam perang Tustar. Itulah cerita kita. Kenapa cerita ni mustahak? Untuk memahami kedudukan Bara'. Sedangkan pada zaman sebelumnya, bahkan zaman itu sendiri, orang yang ada personality macam Bara' ni memang tak dihirau lah. Saya pun kadang dalam kehidupan kita, saya sendiri pun ada banyak pengalaman begitu. Berkawan dengan ramai orang, kan? Ada seorang tu macam apalah sebenarnya di kelebihan dia. Tak cakap pun tak cakap sangat, buat benda pun tak nampak kelebihan sangat, tapi diam-diam ada benda yang dia buat yang kita masih belum perasan. Dan bila pada zaman Abu Bakar ini, barulah Allah tonjolkan inilah Bara'. Sebab tu dia mulia, kerana dia akan beraksi pada masa yang betul, dia akan berperanan pada masa yang sepatutnya. Bayangkan Anas bin Malik, dia umurnya akan sampai 90 tahun nanti. Ketika dia berperang di Tustar ni, umurnya berapa? Saya boleh menganggap umurnya masih belasan tahun, kalau tidak 20 tahun. Masih awal 20-an lah paling tua pun. Sebab ketika Nabi sampai di Madinah tu, umur Anas bin Malik belum sampai 10 tahun lagi. Dia berkhidmat 10 tahun dengan Nabi. 2 tahun lepas Nabi wafat, ataupun 3 tahun lepas tu berlaku perang Tustar, dia join. Kita boleh menganggap Anas bin Malik ni sangat muda, seorang ulama, seorang faqih yang sangat muda. Umurnya masih panjang, dan dia banyak mengumpulkan hadis Nabi, dia banyak memahami wahyu. Bara' bukan macam tu. Bara' ni bukan fuqaha, bukan ulama, tapi kerana Bara' menyelamatkan Anas lah, Anas itu boleh hidup lebih lama. Kalau Bara' tak selamatkan Anas dalam peristiwa perang Tustar ni, maka umur Anas pun pendek juga. Maksudnya apa? Inilah cara yang paling efisien sekali untuk kita kumpul pahala. Ramai orang bila fikir nak dapat pahala paling besar, dia nampak tempat-tempat ataupun platform yang indah-indah lah sebagai tempat untuk kumpul pahala. Kita mungkin nampak orang-orang yang duduk di meja ceramah, dia boleh masuk surga dulu baru kita, kan? Sebab tu saya takut duduk di meja ni. Sebab sangkaan orang ingat ustaz ni mesti dia orang paling soleh sekali. Ustaz ni mungkin mesti kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jawapannya tak tentu. Kita memang takkan tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita cuma berada pada kedudukan yang berbeza-beza saja. Ada orang duduk di bawah, ada orang duduk atas meja ni, ada orang duduk di kerusi empuk, ada orang duduk memegang jawatan-jawatan tertentu, ada orang memiliki darjah-darjah kebesaran tertentu. Tapi semuanya tidak memberi nilai kepada kedudukan seseorang itu di akhirat, kan? Dan orang macam Bara' bin Malik Al-Ansari, dia tahu cara untuk masuk syurga yang paling sesuai untuk dia. Sebab dia tak banyak mengetahui ilmu agama, dia tak pandai berdebat, tak pandai bercakap, tapi dia tahu ada satu fungsi yang paling sesuai untuk dia. Dia berkhidmat untuk orang-orang macam Anas bin Malik. Kalaulah Anas bin Malik ini tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak dilindungi, maka akan terbazirlah segala hadis yang ada pada diri dia. Dan hari ini tidak ada seorang pun antara kita, bila kita belajar sesuatu tentang agama ini, kecuali kita akan mengenali Anas bin Malik. Sebab antara yang paling ramai sekali meriwayatkan, antara paling banyak sekali yang memiliki hadis yang diriwayat kepada umat adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berjaya untuk menyampaikan semuanya kepada umat yang berikutnya, kerana dia terselamat dalam perang Tustar, diselamatkan oleh Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Saya rasa itu adalah penghujungnya kuliah kita. Dah azan Isyak pun. Ada soalan tak untuk kita raikan lepas azan kalau ada? Tak ada? Kalau begitu saya rasa cukup.
Okay, azan dulu boleh, supaya saya tutup dengan kemas sikit. Lepas azan kita tengok nilai pelajaran sikit je dan kita tutup insya-Allah. Silakan untuk azan dulu. Terakhir sekali, saya tak sempat sebut benda ni sebelum ni pada penceritaan kita tadi, iaitu satu pelajaran yang mungkin melengkapkan pelajaran kita pada malam ni. Sebab kita dah sebut tadi, Al-Bara' bin Malik Al-Ansari ini duduk pada posisi yang betul untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita kena tahu kalau Bara' ini duduk di posisi yang lain, dia tidak akan mencapai sebagaimana yang dia capai kalau dia duduk di posisi yang sepatutnya, seperti mana yang diceritakan dalam kisah kehidupan dia. Kenapa? Kerana ada satu petikan yang penting. Kalau muka surat yang kita baca ni, mungkin dalam buku bahasa Melayu tak ada petikan ni, tapi di bawah nama Bara' bin Malik Al-Ansari ada petikan kata-kata Umar Al-Khattab. Menarik kata-kata dia. Dia kata apa? La tuwallul Bara' jaishan min juyushil muslimin mukhafata an yuhlika jundahu biiqdamihi. Maksudnya apa? Jangan lantik Bara' ni untuk memimpin pasukan perang. Mukhafatan, takut, an yuhlika jundahu biiqdamihi, takut tentera yang dipimpin tu habis musnah semuanya. Kerana Bara' ni kan dia sangat bersemangat, dia no fear lah, dia tak takut apa bahasanya, dia tak kisahlah mati ke apa ke, tak kisah, dia berani mati. Menjadi seorang ketua tak boleh macam tu. Ini pelajaran yang akan melengkapkan kefahaman kita.
Bila kita kata tadi Bara' ni dia buat kerja yang sepatutnya dia buat, dalam masa yang sama dia tak buat kerja-kerja yang dia tak patut buat. Itu penting. Maksudnya apa? Zaman sekarang ni pun sama juga. Saya duduk kat sini sebab mungkin inilah benda yang patut saya buat. Tapi ada orang mungkin dari segi latar belakang pendidikannya tak kena, ataupun dia sendiri pun tidak mendalami ilmu pengetahuan, terutamanya bidang-bidang agama lah. Kalau duduk di meja ni kan, kena menelusuri perjalanan belajar silibus demi silibus, baik secara formal atau tidak. Sekurang-kurangnya dia tahu betapa luasnya khazanah ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Bila orang tu tak belajar dengan latar belakang yang terperinci begitu, jangan buang masa duduk kat sini, sebab dia akan merosakkan pula umat ini dengan menyampaikan maklumat yang salah. Misalnya kalau orang tu misalnya dia bukan bidang plumbing pun, jiran dalam grup duk tanya, siapa boleh baiki saya punya sinki ni tersumbat. Atas perasaan nak tolong jiran, kita yang tak tahu apa-apa ni pergilah rumah jiran tu, katanya nak tolong, tapi dah tak ada ilmu, kita bantai je. Rupanya semakin merosakkan, bukannya semakin elok, kan? Maka pelajaran pada malam ini, bukan sahaja kita ni kena tahu di mana tempat yang paling sesuai, kita juga kena sedar ada tempat memang kita tak boleh duduk kat situ. Sebagaimana kata-kata Umar Al-Khattab, Bara' ni dia tak boleh jadi pemimpin pasukan perang. Kalau dia jadi pemimpin pasukan perang, habis rosak. Memang zaman Umar dia tak pernah dilantik pun, dia tak pernah dilantik pun menjadi ketua, sebab dia tak sempat hidup pun zaman Umar memang meluaskan empayar Islam ke timur dan barat, walaupun dia betul dia syahid pada zaman Umar Al-Khattab. Tapi Bara' tak pernah dilantik menjadi pemimpin kerana dia tak sesuai duduk kat situ. Pahalanya adalah sebagai prajurit perang, bukan sebagai pemimpin perang. So kita, untuk kita zaman kita sekarang, kita kena sedarlah kita nak duduk di mana, kan? Kalau memang kita ni paling efektif sekali menguruskan jadi siap masjid, itulah paling sesuai untuk kita, kan? Kalau memang kalau suruh saya menguruskan sesuatu, mungkin akan gagal, sebab mungkin kemahiran saya bukan dekat situ, kan? Kemahiran saya mungkin dekat sini lah kot, duduk atas meja ni. Itu je lah yang saya reti. Maka kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala tidak tergantung di meja mana kita duduk, dia bergantung kepada efektif tak kita duduk dekat situ, kan? Seorang doktor memang tempat paling baik untuk dia adalah di hospital, di atas dewan pembedahan. Itu tempat paling sesuai untuk dia. Doktor jangan habiskan masa untuk buat kerja-kerja yang tidak efisien untuk dia. Bermaksud jalan ke syurga untuk setiap orang itu berbeza-beza mengikut kesesuaian posisi masing-masing. Dan jangan merasakan bila kita buat kerja-kerja kecil tu tak boleh bawa ke syurga. Boleh, kalau kita buat dengan sepenuh harapan kepada Allah Ta'ala, dengan komitmen yang tinggi, dan saja Allah akan memberikan ganjaran yang sepatutnya kepada setiap orang. Allah Alam, itu saja cerita kita pada malam ini. Mudah-mudahan Bara' bin Malik Al-Ansari, sahabat yang kita tak kenal ni, dia menjadi inspirasi lah dalam kehidupan kita. Sekecil mana pun amal kita buat, sebesar mana pun nampaknya amal kita buat, yang paling mustahak adalah komitmen kita kepada amal tersebut, dan keikhlasan kita. Itu lebih mustahak daripada kita rasa macam apa benda lah aku buat ni, macam tak ada benda pun. Tapi Bara' bin Malik pun sama juga, nampak macam tak ada benda dia buat, tapi rupanya kedudukan di sisi Allah Ta'ala tinggi kerana komitmen yang diberikan. Wallahu alam, minta maaf atas kekurangan. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.